Today's technological advancements, we can better connect to all of these government services online. Made available thanks to 3 innovative platforms from EGNC. The One Government Private Cloud, where government agencies can host their virtual servers. The National Centralized Database, which hosts the databases for these agencies. And the National Information Hub, allowing your common data to be shared between the government services, ensuring that we can enjoy more digital government services and evolving the public digital experience in a more holistic way, in line with the Digital Economy Master Plan 2025. Baik, itu sedikit pengongsian secara paparan video dan untuk pagi ini lebih lanjut mengenainya kita akan bersama dengan Puan Ana Sabrina binti Awang Muhammad Akib. Mungkin dapat dikongsikan Puan, apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan One Government Private Cloud ini Puan? Okey, perkhidmatan One Government Private Cloud OGPC menawarkan perkhidmatan cloud computing untuk agensi-agensi kerajaan yang mana agensi-agensi kerajaan boleh menempatkan servis mereka secara maya. Perkhidmatan ini telah diperkenalkan sejak awal tahun 2013. Baik, mungkin dapat jadi kongsikan apa pula manfaatnya kepada agensi-agensi yang dimaksudkan itu? Okey, secara tradisi apabila satu agensi hendak melaksanakan satu sistem, agensi tersebut harus membeli peralatan-peralatan seperti servers dan proses pembelian memakan masa yang agak lama seperti beberapa bulan. Tetapi dengan perkhidmatan OGPC, virtual servers atau servers secara maya adalah tersedia dan boleh didapatkan, boleh diadakan dalam beberapa jam sahaja. Baik, singkatan bagi OGPC ya. Jadi mungkin dapat Puan kongsikan lagi pada ketika ini berapa agensi kerajaan yang menggunakan perkhidmatan berkenaan? Pada masa ini ada 9 kementerian menggunakan OGPC dan secara keseluruhan OGPC menghoskan 68 sistem. Ya, Alhamdulillah. Jadi pada masa ini ada 9 kementerian yang menggunakan OGPC dan secara keseluruhan OGPC menghoskan 68 sistem. Baiklah. Jadi bagi kita yang belum mengetahui apa itu OGPC, iaitu One Government Private Cloud OGPC. Jadi apakah perkhidmatan kerajaan sebetulnya ni yang menggunakan OGPC ni Puan? Okey, pelanggan terbesar OGPC adalah CWH, sistem CWH iaitu Central Web Hosting. Jadinya Central Web Hosting ialah laman sesawang pejabat kerajaan lah. Okey, and then sebagai contoh, beberapa perkhidmatan kerajaan untuk orang ramai yang dihoskan di OGPC adalah PSC Recruitment System, di mana orang ramai boleh apply for job vacancy di kerajaan, dan juga job center system. Jadi itu antaranya ya perkhidmatan kerajaan yang telah pun menggunakan OGPC. Dan kalau baru-baru ini telah pun diadakan Digital Technology Week Brunei MYCE 2021 yang berlangsung baru-baru ini itu pada 17 Jun hingga 20 Jun 2021 di jadi bagaimana Pusat Kebangsaan Kerajaan telah melancarkan perkhidmatan One Government Private Cloud 3 OGPC 3. Jadi apakah peningkatannya yang telah pun dilaksanakan Puan? Okey. Secara amnya perkhidmatan OGPC telah mendapat sambutan yang sangat baik daripada agensi-agensi kerajaan sehingga mencapai kapasiti maksimum untuk menampung keperluan daripada agensi-agensi kerajaan yang kian meningkat melalui projek OGPC 3. Peningkatan teknologi cloud computing yang terkini dan penambahan kapasiti telah dilaksanakan. Baik, itu seterusnya pula kita bersama dengan Puan Raini binti Man Yassin. Mungkin dapat dikongsikan Puan, selain daripada perkhidmatan OGPC ini tadi ada disebut oleh Mahirah iaitu National Centralized Database dan juga National Information Hub. Jadi mungkin Puan dapat jelaskan sekurang-kurangnya mungkin secara ringkas bagi apa yang dimaksudkan dengan National Centralized Database ini.
Okey, National Centralized Database atau juga dikenali sebagai NCDB-nya adalah perkhidmatan yang menyediakan prasarana pangkalan data atau database secara berpusat. So, perkhidmatan ini baru sahaja dilancarkan pada 17 hari bulan Jun yang lalu. Dan projek ini merupakan projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara yang ke-11. Alhamdulillah, ianya telah selesai pelaksanaannya dan boleh mula digunakan pada tahun ini. Jadi itu sebenarnya ya National Centralized Database betulnya ya. Ya, betul. Jadi apa ni mungkin boleh Puan terangkan lebih lanjut apa sebetulnya tujuan utama bagi penyediaan perkhidmatan bagi apa National Centralized Database ini, Puan? Okey, setiap sistem yang dibangunkan bagi projek-projek kerajaan memerlukan dua komponen. Komponen pertama adalah perkakasan aplikasi dan komponen kedua pula adalah pangkalan data atau database. Seperti yang dimaklumkan oleh Puan Ana Sabrina tadi, bagi keperluan perkakasan aplikasi, umpamanya macam application server, ianya disediakan di bawah perkhidmatan One Government Private Cloud. Okey, manakala National Centralized Database pula akan menyediakan keperluan database yang merangkumi perisian atau software, database software, lesen tahunan database dan juga pemeliharaan. So dengan adanya penyediaan database secara pusat, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan tidak perlu bimbang lagi untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi membuat pembelian keperluan database secara berasingan. Puan, mungkin dapat dijelaskan apa yang mendorong bagi pihak kerajaan menyediakan prasarana pangkalan data secara berpusat? Okey, ada pun yang mendorong pihak kerajaan untuk dalam menyediakan prasarana pangkalan data secara berpusat adalah yang pertama sekali bagi mendorong perbelanjaan yang berhemah melalui pembekalan secara pusat, yakni sharing database resources. Yang keduanya pula bagi mengurangkan kos pemeliharaan. And then yang ketiganya bagi menyediakan bantuan pakar pangkalan data secara pusat jika diperlukan. And then yang terakhir adalah bagi mempromosikan and then menggalakkan dan juga memudahkan pengintegrasian dan perkongsian data di antara agensi-agensi kerajaan melalui single database platform. Ya, alhamdulillah. Jadi okey, itu berkenaan dengan National Centralized Database ataupun kita ni NCDB. Dan mungkin ada sudah yang mengetahui mengenai dengan Brunei Open Data ataupun data.gov.bn, satu portal ya, data.gov.bn yang mana telah pun diperkenalkan bagi menyokong inisiatif apa ni open data di negara Brunei Darussalam. Mungkin apa perbezaannya dengan apa tu NCDB, Puan? Okey, NCDB adalah infrastruktur, which is prasarana. Jadi mana-mana agensi yang memerlukan database boleh menggunakan infrastruktur ini. Okey, bagi jabatan-jabatan kerajaan ya, agensi-agensi kerajaan. Tapi akan tetapi open data adalah portal laman web portal yang mana membolehkan orang awam untuk pakai semula data-data yang dikolek oleh government agency. Cuma data-data yang dikategorikan sebagai public data yang saja dikongsikan melalui open data, bukannya data yang mengandungi maklumat peribadi. Baik, dan juga Puan, ada tadi lagi satu perkhidmatan iaitu National Information Hub. Bagaimana pula dengan yang itu? Okey, National Information Hub adalah salah satu projek yang dibangunkan secara in-house oleh Pusat Kebangsaan Kerajaan yang mana ianya adalah platform pengintegrasian data yang membolehkan perkongsian data di antara agensi-agensi kerajaan. And then National Information Hub ini memanfaatkan atau utilizing National Centralized Database yang saya maksudkan tadi tu bagi penyimpanan data umum. Sebagai contoh macam alamat, nombor kad pengenalan ataupun nama dan sebagainya untuk dikongsikan dengan agensi yang lainnya. Ini tertakluk kepada keperluan dan juga perjanjian antara agensi yang berkaitan. So dengan adanya perkongsian data melalui National Information Hub ini, ianya akan membantu mengurangkan kesilapan atau human error dalam pengisian maklumat melalui kaedah pengisian data secara automatik. Okay. And then ini selaras dengan inisiatif kerajaan untuk memberikan perkhidmatan melalui proses dan pengurusan yang lebih baik
kepada orang awam, orang ramai. Untuk makluman juga, platform National Information Hub ini tidak boleh diakses secara langsung oleh orang awam. Okey, ianya hanya boleh diakses melalui oleh agensi-agensi yang berkenaan melalui aplikasi-aplikasi agensi masing-masing. Ya, alhamdulillah. Jadi ada lagi satu nama portal iaitu gov.bn ya, ataupun www.gov.bn. Jadi mungkin setakat ini berapa banyak perkhidmatan mungkin dalam anggarannya, dan bagaimana untuk bagi mereka yang ingin mendaftar sebetulnya? Okey, setakat ini Kurang pasti. Tapi lebih kurang. lebih kurang lah ya. Lebih kurang berapa? Okey, tapi setakat ini banyak agensi-agensi kerajaan telah menggunakan web Darussalamnya, laman portal Darussalam, yang mana keperluan, for example, permohonan perkhidmatan kerajaan bolehlah dimuat turun ataupun apply melalui laman portal ini. Baik Puan, kita untuk selanjutnya mungkin dapat juga dikongsikan bagaimana National Information Hub ini dapat membantu orang awam dalam pengoperasian aplikasi yang mana telah dibangun oleh jabatan kerajaan. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, melalui pengintegrasian aplikasi dengan National Information Hub, ianya membolehkan aplikasi berkenaan mengambil data daripada hub tersebut dengan hanya memasukkan primary key. Sebagai contoh, primary key ini macam nombor kad pengenalan, manakala maklumat lain yang berkaitan seperti nama, tarikh lahir akan sendirinya terisi dalam ruang yang disediakan dalam apa jua aplikasi. So dengan kaedah ini, aplikasi berkenaan telah membuat pengesahan ataupun verification melalui National Information Hub. Okay. And then dengan kata lain, maklumat yang dimasukkan akan disahkan terlebih dahulu oleh back-end system. Okay. Sebagai contohnya adalah fotokopi IC. Biasanya fotokopi IC ini diperlukan untuk membuat atau memproses permohonan perkhidmatan kerajaan. So dengan adanya National Information Hub, keperluan menyertakan fotokopi ini boleh dapat dikurangkan kerana aplikasi yang kerajaan yang utilizing platform ini dapat melakukan pengesahan itu melalui National Information Hub saja. So dalam hal ini akan diharapkan keperluan orang ramai untuk menyertakan fotokopi IC bagi urusan kerajaan akan dapat dikurangkan dan atau tidak diperlukan lagi sama sekali untuk pada masa-masa akan datang. Alhamdulillah ya, itu satu penjelasan yang cukup yang kita ni padat daripada Puan Dayang Raini. Jadi kita beralih kepada Puan Dayang Ana Sabrina. Kita telah mengetahui tadi ketiga-tiga perkhidmatan ya. Jadi mungkin apakah impak yang dapat dilihat daripada ketiga-tiga perkhidmatan ini, Puan? Terdapat beberapa impak positif akan diperolehi melalui perkhidmatan ini, iaitu pertama, perkhidmatan ini diharap akan membantu memudahkan dan mempercepatkan pihak agensi kerajaan yang lain untuk melaksanakan inisiatif Digital Transformation Journey dalam memberikan perkhidmatan yang lebih mudah dan lebih mesra pelanggan. Dan yang kedua, selain itu, dengan adanya perkhidmatan ini, kos pelaksanaan dan pengoperasian ICT secara keseluruhannya dapat dikurangkan jika ianya dilaksanakan secara pusat. Ini bermaksud kos pembelian perisian dan pemeliharaan adalah lebih kos efektif jika dibandingkan dengan pembelian perisian secara silo. Baik, itu antara pengungsian bersama. Dan yang dapat kita ni lihat di mana singkatannya cepat, tepat dan juga lengkap, mudah saja. Dapat yang mengirimkan fotokopi sememanjang IC atau sekurang-kurangnya. Baik, untuk seterusnya pula Puan, bagaimana bagi kita ni untuk mendapatkan perkhidmatan ini? Bagi pelaksanaan projek-projek e-kerajaan, agensi kerajaan boleh menghadapkan permohonan ke EGNC untuk mendapatkan perkhidmatan One Government Private Cloud dan National Centralized Database.
pihak agensi melalui Digital Transformation Review Committee ataupun DTRC akan membuat penilaian terhadap permohonan tersebut. Setelah mendapat kebenaran, pihak pemohon boleh mengakses automated self-service portal untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan seperti virtual servers, virtual storage dan virtual database. Okay. Setelah infrastruktur virtual siap dibina ataupun didapatkan, kementerian dan jabatan bolehlah memulakan pembinaan sistem aplikasi perkhidmatan digital bagi melaksanakan transformasi digital dan seterusnya memudahkan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara online kepada orang ramai. Alhamdulillah ya. Jadi bagi anda yang baru saja mengikuti Rampai Pagi, kita mengikuti dalam segmen wawancara iaitu berkenaan dengan perkhidmatan gunasama Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EJNC, iaitu memudah cara e-perkhidmatan, perkhidmatan One Government Private Cloud ataupun OGPC dan National Centralized Database, National Information Hub. Ada yang bertanya, bila sebetulnya EJNC ini ditubuhkan? Agensi telah ditubuhkan pada 1 April 2008. Okey. Jadi apa sebetulnya inisiatif ataupun objektif agensi ini untuk orang ramai khususnya? Orang ramai. Dan juga apa ni orang apa ni untuk jabatan-jabatan dan juga kementerian-kementerian. Okey, agensi menyediakan perkhidmatan IT untuk agensi-agensi kerajaan. Puan, kita menyentuh sedikit mengenai tentang tadi ada Puan menyentuh di mana kalau bila kita sudah pun melengkapkan atau database kita ni ataupun data peribadi kita ni daripada satu laman seseorang ataupun jabatan, ianya akan terus dimasukkan di dalam cloud tersebut, cloud server tersebut. Bagaimana pula kalau seseorang itu mempunyai IC yang sudah pun masuk? Adakah ianya dimaklumkan menerusi cloud server berkenaan ataupun perlu juga seseorang itu untuk mengupload lagi IC yang baru? Okey. Ya. Selalunya permohonan untuk IC ini untuk membaharui adalah di bawah berkhidmatan di bawah immigration Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kerajaan Kebangsaan. So perkara ini pernah terjadi juga sebabnya ada setengah pemohon untuk Bruce Census telah didapati expired dia punya license, dia punya IC-nya. So melalui National Information Hub, manakala data yang sebenar melalui adalah di bawah immigration kan, dengan adanya National Information Hub tersebut boleh membantu agensi Blue Census, agensi Jabatan JPES untuk mengenal pasti mana-mana IC yang telah mansuh dan alert pemohon tersebut. Jadi itu mudah cara je lah bagi kita ni. Kadang-kadang kita ni pun mudah terlupa Puan. Kadang-kadang bila melihat rupanya IC berkenaan sudah pun masuk. Jadi ini mengkhawatirkan mungkin bagi mereka yang mengapply ataupun ingin memohon jawatan-jawatan yang berada di gov.bn ataupun juga di pihak PSC ini sedikit penjelasan kepada auda di ketika ini di Rampai Pagi Alhamdulillah. Jadi bagi kita yang belum mengetahui apakah dia perkhidmatan One Government Private Cloud OGPC ini, sekali lagi kita kongsikan, iaitu perkhidmatan One Government Private Cloud yang menawarkan perkhidmatan cloud computing untuk agensi-agensi kerajaan, yang mana agensi-agensi kerajaan boleh menempatkan servers mereka ni secara maya. Iaitu perkhidmatan ini yang telah pun diperkenalkan sejak awal tahun 2013. Jadi mungkin daripada Puan sendiri ada ingin menambah maklumat mengenai dengan sesi wawancara kita ini? Dengan pelaksanaan OGPC 3 di mana kami telah meningkatkan teknologi cloud computing dan juga menambah kapasiti, jadinya kami mengalu-alukan lebih banyak lagi agensi-agensi kerajaan untuk mendapatkan
perkhidmatan tersebut. Baik, Alhamdulillah. Itu yang dapat kita bawakan kepada bos kita pada pagi ini Awada, di mana mengenai perkhidmatan guna sama Pusat Kebangsaan E-Kerajaan ataupun EGNC memudah cara e-perkhidmatan. Ya, Alhamdulillah. Mungkin daripada Puan Raini sendiri ada tambahan? Okey. Saya ada satu saranan saja kepada agensi-agensi kerajaan yang memerlukan perkhidmatan sama ada OGPC, NIH ataupun NCDB, terutama sekali National Information Hub untuk berhubung terus dengan bagi NIH untuk berhubung terus dengan Data Management Office melalui email data@egc.gov.bn dan pihak kami akan data@egc.gov.bn betul. Dan pihak kami akan mensetkan satu meeting dengan agensi tersebut yang mana between agensi penyedia data dan juga pemohon data itu pengguna data bersama dengan CTO masing-masing iaitu Chief Technical Officer masing-masing di kementerian masing-masing. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini akan mendapat satu ilmu lagi dan apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Ana Sabrina binti Awang Muhammad Agip iaitu penganalisa sistem kanan dan juga bersama dengan Yang Mulia Puan Raini binti Man Yasin alias Muhammad Yasin iaitu penganalisa sistem. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.